لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa pengajian kuliah duha yang dikasihi kepada semua para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati serta memberkati serta mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita semua akan taufik untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerananya. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah Ta'ala pertemuan kita pada pagi ini adalah menyambung kitab kita daripada pengajian kitab Riyadh As-Salihin. Yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-10. Betul? Bab yang ke-10. Di dalam bahasa Arab, bab tu berbunyi Babu al-mubadarati ilal khairati wa hathi ala man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alaihi bijiddin min ghairi taraddudi. Bab bil jiddi. Bab pada menyatakan. Ni bab ni tuan-tuan, tajuk yang kita nak belajar hari ni adalah yang kita nak sama-sama tengok hadisnya adalah bab pada membicarakan bersegeralah melakukan benda-benda yang baik. Cepat maknanya, jangan tangguh, jangan dilambat-lambatkan. Wa hassi man tawajjaha li khairin, dan menggalakkan orang untuk melakukan perkara yang baik dan menerimanya itu dengan bersungguh-sungguh dan serius tanpa ragu-ragu. Maknanya bab ni cerita pasal apa? Cerita pasal apa? Cerita pasal suruh segera buat benda yang baik dan terimalah segala perkara yang baik itu dengan serius dan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Maksudnya apa? Nak buat tak buat? Nak buat tak buat? Nak tak nak? Ya tidak? Okey. Itu adalah satu daripada bab yang akan kita bicarakan insya-Allah Ta'ala pada hari ini. Cikgu Mustafa, depan ni kosong lagi. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadi ianya adalah bab pada membicarakan bersegera dalam melakukan kebaikan dan menghalakan manusia pada jalan baik dan menerimanya dengan serius tanpa ragu-ragu. Maknanya buat betul-betul. Jangan taraddud dalam bahasa Arab. Baik.
Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, maka bersegeralah kepada perkara-perkara kebaikan. Quran kata fastabiqu. Maknanya apa? Cepat, laju, lumba. Dalam bab buat benda baik ni cepat, laju. Okey, kalau orang kata siapa yang boleh tolong bersihkan surau, cepat, laju. Ada seorang ni masalah, siapa boleh tolong? Laju, dia yang paling laju. Dalam bab kebaikan, Quran suruh kita laju. Tetapi dalam bab makan, Quran suruh kita jalan. Dalam surah Al-Mulk kita hafal, famshu fi manakibiha wa kulu, dan makanlah. Famshu maknanya berjalanlah di atas muka bumi dan makan. Haji Mahfuz. Nampak? Nak pergi buat amal, nak pergi buat kerja baik, nak pergi buat kerja kebajikan, laju. Tapi makan, jalan tak apa dah. Tak apa. Maknanya nak bandingkan antara keduanya pada keutamaan, keutamaan dalam melakukan amal soleh itu adalah yang paling utama. Okey? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, tadi berlumba kan? Yang ni bersegeralah, cepatlah, lajulah ila maghfiratin min rabbikum, kepada kalian mendapatkan keampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan bersegera dan cepatlah pada mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan syurga itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam dua ayat ini saya buat kesimpulan begini. Dalam bab akhirat, dalam bab syurga, dalam bab keampunan, saya dan kita kena sedar, kita kena ambil cara mendapatkannya dengan berlari dan bekerja dan berlumba. Okey, dan bekerja dan berlumba. Jangan lambat dan jangan biarkan orang mengatasi kita. Itu asas yang perlu kita ambil dalam bab akhirat, syurga, keampunan Allah Taala. Baik, kita masuk tajuk kita, hadis yang pertama. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Kata Nabi SAW boleh ya? Badiru. Badiru. Haji Badar, Haji Badar. Ha? Ha. Badar. Badiru. Ha. Ha? Dah, itu badal. Badal haji, ganti. Badiru, badar. Okay, badiru. Maknanya bersegera, cepat, laju. Badiru bil a'mali. Kata Nabi SAW, cepat, segera buat amal. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tangguh untuk buat amal soleh. Jangan tangguh untuk buat kerja kebajikan. Kata Nabi, kenapa? Fitanan kaqita'il laili muzlim, sebab akan tak lama datang masa kepada kamu fitnah. Fitnah ni maknanya apa? Fitnah ini artinya ujian. Yang ujian di sini bukan ujian sakit, bukan ujian banjir, bukan ujian kemarau, bukan ujian cuaca. Fitanan adalah ujian yang datang kepada iman kamu sehingga kamu rasa malas nak beramal, tak nak beramal, ragu terhadap Allah, ragu terhadap akhirat, ragu terhadap Nabi SAW. Fitanan, bukan satu fitnah, fitanan.
kamu akan hidup dalam suasana yang sangat banyak fitnah dan ujiannya. Kaqita'il laili muzlim, dia punya halusnya fitnah itu seperti belahan malam yang sangat gelap gelita. Maknanya apa? Maknanya apa? Ya betul. Maknanya kamu akan hadapi satu zaman. Maknanya Nabi kata apa? Cepat buat amal sebelum datang satu masa nanti. Ujian-ujian terhadap agama itu dia punya gelap sampai kamu tak sedar. Dia dah masuk dalam diri kamu dah. Contoh ujian cintakan dunia. Ujian cintakan kehidupan. Ujian terhadap malas dan bertangguh dan berlengah. Ujian terhadap diri kita dalam meyakini Allah, Rasul. Ujian kepada kita dalam berikan walak kepada Allah, Rasul dan orang beriman. Nanti sampai satu zaman. Jadi Nabi kata apa? Kalau belum datang itu cepat buat. Kalau dah datang takut kamu tak selamat. Jadi tuan-tuan, sekarang ni zaman makin teruk. Zaman makin teruk tuan-tuan. Disebutkan nanti kita jumpa satu hadis. Nanti kat belakang nanti. Dalam bab ni juga ada satu hadis. Sahabat Nabi kata ketika diadukan kepadanya tentang kezaliman pemerintah di zaman itu. Iaitu Hajjaj. Okay? Hajjaj yang dikenali dalam sejarah Islam tentang bagaimana dia. Lalu kata sahabat itu, dia kata sabar je lah kamu hidup di bawahnya. Sabar kamu hidup di zaman ini. Sebab apa? Sebab nanti ke depan fitnah dan kejahatan lebih dahsyat daripada zaman Hajjaj. Macam tuan-tuan sedang hidup pada hari ini. Tuan-tuan tengok dunia hari ini tuan-tuan. Di propaganda, disusun, dicatur oleh musuh-musuh dunia, musuh-musuh Islam. Untuk memastikan umat dan manusia ini berada dalam kelayaian, kelekaan. Rumah-rumah tangga orang Islam dihancur dan dipecah belahkan. Okay? Negara umat Islam dibiarkan mundur dan tidak maju. Iman-iman umat dilemahkan dengan sengaja. Supaya mereka tidak ada jati diri dan tidak ada iman dalam hidup di atas muka bumi ini. Dan mudahlah penguasaan mereka terhadap dunia. Tuan-tuan, Nabi sebut di peringkat awal, Nabi kata, cepat buat amal, jangan tangguh. Jangan kata besok, jangan kata minggu depan, jangan kata tunggu pencen. Takut tak sempat pencen dah mati dah. Badiru bil amal, kerana nanti datang fitanan, ujian-ujian halus yang gelap seperti malam yang gelap gelita. Apa contohnya? Apa bukti yang akan berlaku? Yusbihur rajulu mu'minan. Kamu akan dapati saat fitnah berlaku, ada orang yang waktu paginya benar-benar beriman kepada Allah. Wa yumsi kafiran. Tapi petang tu jadi kafir pula. Maknanya sampai satu zaman ujian yang sangat berat bukan kepada cuaca, bukan penyakit. Kamu boleh tengok manusia berubah dengan cepat. Orang yang kita kenal pagi tadi, pergi masjid, baik, beriman, soleh, tiba-tiba dengar berita dia dah berubah dah. Jadi mafia pula dah. Boleh jadi tuan-tuan. Orang yang kita dengar baik, soleh, kita dengar orang tadi telah pun murtad. Wal'iyadzubillah. Au yumsi mu'minan, ataupun orang itu berpagian dalam keadaan beriman. Baik. Esok-esok dengar berita, sudah buka tudung. Dengar berita, sudah ambil dadah. Sedangkan dia baik. Dengar berita, sudah tukar jantina. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, zaman itu kita boleh nampak hari ini. Jadi Nabi kata apa? Ke depan nanti, sahabat kata ke depan nanti lagi dahsyat. Jadi sekarang ni, buat amal. Takut kamu sampai ke zaman itu, kamu tak tahu apa ujian yang kamu akan hadapi. Jadi sekarang ini, badiru bil amal. Segerakan. Segerakan beramal dan jangan bertangguh kerana zaman semakin perit. Zaman semakin pahit. Ujian semakin banyak. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Berapa ramai di kalangan mereka yang menjual agamanya semata-mata nak mendapatkan keuntungan daripada keuntungan dunia. Dia tak apalah walaupun merubah kepercayaan dan keyakinannya bahawa rasuah itu haram, tapi dia kata dia fatwakan halal kerana dunia.
Ataupun dia ada prinsip riba tak boleh ambil. Tapi saat ada kepentingannya dia kata tak apalah, sikit-sikit contohnya. Artinya sampai satu zaman prinsip agama yang dipegang dilonggarkan kerana kepentingan-kepentingan tadi. Tuan-tuan, ini adalah ingatan Nabi SAW kepada kita. Oleh itu sebelum sampai zaman yang kalut dan marut itu, maka ambillah peluang yang kamu sedang ada, buatlah amal yang soleh. Tuan-tuan, zaman anak kita ke depan kena disiapkan mereka dengan persiapan iman yang kuat. Kerana zaman mereka mungkin lebih mencabar daripada zaman kita. Zaman tuan-tuan tak ada TikTok. Zaman sekarang dah ada TikTok. Zaman dulu ada Facebook. Zaman sekarang dah ada Facebook. Mungkar cepat tersebar. Benda jahat cepat tersebar. Pengaruh jahat senang tersebar. Maka tuan-tuan, Nabi kata, badiru bil amal. Segeralah melakukan amal. Okey. Hadis yang kedua. As-sani an Abi Sirr wa'ata Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu. Sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asr. Kata Uqbah bin Harith, kata beliau, aku telah solat di belakang Nabi SAW di Madinah dengan solat asar. Maknanya apa? Kata Uqbah, aku sembahyang dengan Nabi kat masjid. Nabi jadi imam. Sembahyang tu sembahyang apa? Sembahyang asar. Fasallama. Lalu Nabi pun bagi salam. Maknanya selesai sembahyang. Boleh je Mahfuz? Fasallama. Nabi pun selesai sembahyang. Summa qama musri'an. Nabi bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin agaknya lah tuan-tuan. Selesaikan zikir yang asal awal tu. Tuan-tuan. Assalamualaikum semua. Nabi bangkit cepat-cepat. Terus meninggalkan jemaah. Bangun-bangun terus pergi jalan. Sahabat pelik. Kerana biasanya Nabi akan duduk. Zikir dulu. Tengok sahabat. Kalau dia bincang-bincang. Tidak. Kali ni Nabi sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit, terus pergi. Pergi itu bukan pergi jalan biasa. Fatakhatta riqaban nas. Nabi melangkah-langkah tempat orang, kan orang duduk kan, rapat-rapat. Nabi masuk celah-celah tu. Langkah. Maknanya apa? Tergesa-gesa. Uqbah yang meriwayatkan hadis ini dia pelik. Dia kata, kenapa jadi macam tu kat Nabi pula? Kenapa tergesa-gesa keluar sembahyang? Biasa okey je. Tuan-tuan. Watakhatta riqaban nas, fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Sampai Nabi cepat terus menuju ke rumah satu daripada isteri Nabi SAW. Fa faza'an nasu min sur'atih. Boleh kata orang dalam masjid bila tengok Nabi tu pelik. Tuan-tuan bayangkan macam ni ya tuan-tuan. Imam masjid muttaqin. Tengah-tengah sembahyang jemaah ramai belakang nak sampai ke belakang. Macam saya malam tadi lah tuan-tuan. Perasan tak saya malam tadi balik awal? Kan? Perasan ya? Perasan aja itu. Okay? Kan? Saya zikir, habis saya kursi, terus saya cabut. Sebab saya ada online rumah ngaji Negeri Johor. Malam tadi pukul 8.45. Isyak dah habis pukul 8.40 tadi. Siap sembahyang tu. Saya kata, lambat 5 minit sampai rumah ni. Tu yang laju bangun tu kan. Tu cerita. Jadi orang pun pelik malam tadi. Contohnya, dia kata, apa Ustaz laju sangat ni? Biasa okey je sampai Surah Muluk boleh duduk. Boleh jumpa Haji Mahfuz sikit lah kan. Malam tadi Haji Mahfuz datang kuliah. Cerita dia. Tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan tengok. Kenapa malam tadi laju pula? Tuan-tuan, Nabi SAW bila bagi salam, bangun terus laju tergesa-gesa. Sahabat terkejut. Kenapa Nabi laju hari ni? Kenapa cepat sangat hari ni? Tengok kan. Fafazi'an nas. Maka semua orang terkejut. Faraja alaihim. Faraja alaihim maknanya apa? Nabi pun keluar kepada mereka. Maknanya Nabi dah selesai dah tuan-tuan. Nabi datang ke mereka. Nabi tahu. Apa dia? Fara'a annahum qad ijibu min sur'atih. Nabi tahu bahawa semua para sahabat dalam masjid sedang kehairanan. Kenapa Nabi hari ni tergesa-gesa keluar. Tuan-tuan jangan ambil hadis ni pula. Maknanya apa? Sembahyang asar tak ada zikir lepas tu. Kan? Kita ambil satu hadis terus jadi hukum. Maknanya tengok Nabi lepas asar bangun terus pergi. Tak, ini sebab ada benda. Bila Nabi cepat keluar, Nabi perasan mereka semua kehairanan. Kenapa Nabi cepat keluar?
Lalu Nabi masuk kepada mereka. Nabi pun kata, waqala zakartu. Nabi kata apa? Nabi sebut kat mereka nak bagi alasan supaya mereka tak terkejut. Kenapa? Apa Nabi kata? Zakartu syai'an min tibrin indana. Okey. Bila Nabi bagi salam, selesai dah sembahyang tuan-tuan, Nabi teringat ada satu bekas daripada harta yang Nabi simpan yang belum diagihkan lagi. Nabi tak nak pegang harta tu cepat-cepat, banyak-banyak, lama-lama, tak nak. Nabi tak nak pegang. Tuan-tuan, lalu fa'amartu biqismati, maka aku diperintahkan untuk membagikannya. Tuan-tuan faham tak tajuk ni dengan hadis ni? Maknanya apa? Nabi tak nak melengahkan sesuatu amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Saya bagi contoh tuan-tuan. Tuan-tuan amanahkan kepada saya, Ustaz, saya nak bayar fidyah orang miskin ni puasa tahun lepas. Ya, berapa? Jumlahnya RM500. Saya selit dekat atas kereta tu, masuk gitu. Besok ada lagi. Lusa ada lagi. Tulat ada lagi. Tonggeng ada lagi. Terbalik ada lagi. Tangguh. Sedangkan duit itu adalah amanah orang ke atas saya untuk dibahagi-bahagikan. Betul? Tuan-tuan, inilah sifat Nabi. Nabi tak nak segala amanah yang sepatutnya dilakukan, lambat dilakukan. Ini kita belajar daripada Nabi apa dia? Iaitu segera buat mana yang wajib kita kena buat, segerakan. Jangan tangguh. Walaupun orang tu mungkin tak tanya lagi dah. Tapi tuan-tuan, inilah sifat yang Nabi ajarkan kepada kita. Segera dalam beramal, jangan tangguh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang kamu wajib dan mesti laksanakan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, peruntukan datang daripada kerajaan untuk kita bahagikan kepada orang miskin, anak yatim sekitar kita. Ataupun Jabatan Agama Islam minta kita sebarkan duit zakat. Kita simpan, sayang nak pergi cepat. Sebab suka seronok simpan duit. Tak tuan-tuan, itu adalah amanah manusia. Kena segerakan dan selesaikan dengan cepat. Jangan ditunda dan jangan ditangguhkan. Baik, selesai. Faham? Hadis yang ketiga. As-salisu an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Okey, ejaannya betul kan? Yauma Uhudin. Dalam kitab saya yauma Uhudin. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه. Tuan-tuan, ini menarik sekali. Daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata seorang lelaki kepada Nabi pada hari orang nak keluar pergi perang Uhud. Faham tuan-tuan maknanya apa? Maknanya Nabi dan para sahabat sedang siap-siap semuanya nak keluar pergi perang Uhud. Maknanya apa? Tuan-tuan bayangkan, kita ada dekat Meru macam ni, Taman Meru ni tuan-tuan. Yang tadi saya nampak ada makcik-makcik lepak dekat bawah pondok, dekat depan tu bawa pokok. Kan? Ada yang duduk belakang ni, ada yang dekat Singki, yang paling ramai sekali dekat warung sarapan depan tu. Okey. Kemudian ada pengisytiharan, iaitu jihad fi sabilillah untuk mempertahankan Ipoh daripada serangan Portugis. Contohnya tuan-tuan. Wal-iyazubillah, kita mohon kepada Allah keamanan dan keselamatan. Lalu orang pun semua bersiap berjalan. Rombongan tadi semua siapkan kenderaan, kereta semua berjalan. Sampai dekat situ orang tanya, pergi mana? Kita nak pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala. Suasana tu tuan-tuan bayangkan macam suasana hadis ini. Nak bayangkan macam mana? Ada sahabat yang tengah duduk dekat meja, atau duduk dekat bawah pokok, atau duduk dekat mana tepi jalan, dia tengah makan kurma. Ni kurma banyak. Tamarat, dalam hadis sebut tamarat, kurma banyak. Jadi makan relax. Makan. Tengok orang lalu nak pergi perang apa? Uhud, jalan. Orang tu nampak Nabi. Lalu dia kata apa kat Nabi? Tengah makan tu tuan, dalam dia ada kurma lagi. Kurma lagi je. Okey? Apa lagi? Macam macam kita, roti canai tu ada lagi, 2 keping lagi. Roti canai telur tampal, bawang, kuah banjir. Nah. Okey.
Roti canai, telur, tampal, kuah banjir, bawang. Okay. Nak tengah makan. Yang kawan ni ada kurma kat tangan, makan. Dia nampak Nabi lalu dan para sahabat semua nak pergi perang Uhud dah. Lalu dia tanya kat Nabi, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, apakah pandanganmu seandainya aku ikut pergi perang Uhud dan aku dibunuh mati? Aku kat mana? Faham tak soalannya? Di mana tempatku? Lalu jawab Nabi, fil jannah. Kalau kamu mati dalam jihad perang Uhud, kamu masuk syurga. Dia dengar je syurga, tuan-tuan. Ni, rumah ni terus cempak, letak, cepat. Sebab apa? Nak cepat masuk syurga. Ya. Kalau kita tengah makan roti, telur, tampal, bawang. Ji, Portugis tak masuk ni, jom siap. Habiskan dulu boleh? Boleh. Habiskan dulu. Kuah, siap. Oh, dia tertarik, habiskan dulu. Baru pergi jalan. Tuan-tuan, apa tuan-tuan faham? Semangatnya para sahabat nak mendapatkan syurga, semua benda dilihat kecil untuk cepat masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, faham tak? Inilah namanya bersegera melakukan kebaikan dan ketaatan. Sifat ini tuan-tuan kita dapat, dan nasihat untuk diri saya lah tuan-tuan. Bila azan kita ada urusan lain, kita utamakan urusan berbanding azan. Contohnya, ada urusan dan solat, kita utamakan urusan berbanding solat. Ada perintah itu dan yang lain, kita utamakan yang lain. Jadi ini adalah sifat dan sikap-sikap yang buruk yang perlu kita sama-sama fahami dan cermatinya dengan baik. Okey. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Lalu orang itu pun mencampakkan kurma-kurma yang ada di tangannya sebab tak nak tertinggal mati dalam perang Uhud. Thumma qatala. Kemudian dia pun berperang hatta qutila. Sehingga dia mati. Akhirnya tempat dia kat mana? Syurga, kerana dia nak masuk syurga dan tamak dan nak cepat dia masuk syurga. Bayangkan kalau dia kata, tak payahlah makan kurma dulu. Zaman dulu kurma, zaman sekarang mungkin coklat Cadbury, nanti dululah lepak sekejap.